Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang dimuliakan para pegawai dan juga seluruh jemaah Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, dengan izinnya dapat kita dipertemukan setelah sekian lama kelas pengajian di masjid ini diliburkan gara-gara daripada pandemik yang sedang melanda. Alhamdulillah, selepas kita dapat kebenaran mendirikan solat berjemaah untuk masyarakat awam mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan sekarang dah diberi kebenaran untuk diadakan kelas pengajian subuh, kuliah subuh dan kuliah maghrib mengikut SOP. Tapi kuliah maghrib ni dia tak SOP sangat. Memang orang dah duduk jarak pada dulu lagi lah, tak pernah rapat pun. Kalau masjid negeri ni tak payah suruh, memang ni lah jarak ni selama ini pun. Masjid besar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu doa yang kita sering baca dan kita sering dengar imam membaca. Disebabkan kita sering dengar doa ini, kita anggap doa ini biasa-biasa saja. Iaitulah satu doa yang sebenarnya diambil daripada Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maksudnya, kata Allah Ta'ala, dan sebahagian daripada mereka berdoa kepada aku, Tuhan, kurniakan kepada aku segala kebaikan di dunia ataupun kedudukan yang baik di dunia, dan kurniakan aku kedudukan yang baik di akhirat, dan jauhkan aku dari azab api neraka. Ini adalah doa yang bukan doa biasa, tetapi doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi SAW. Kata para ulama, Nabi dia paling kerap baca ada dua doa. Pertama adalah sebagaimana kata Anas bin Malik, kana aksarud du'ain Nabi SAW Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik yang merupakan pembantu peribadi Nabi, dia mengatakan Nabi paling kerap baca Rabbana atina sampai habis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kan dalam riwayat Muslim ada menambah lagi, Anas bin Malik itu sendiri, wa kana Anas iza arada ayad'a bida'watin da'a biha fa iza arada ayad'a bidu'ain da'a biha fihi. Sehingga Anas bin Malik dia itu sendiri setiap kali dia nak berdoa, dia mesti baca Rabbana atina. Dan kalau dia nak memperbanyakkan atau memperpanjangkan doa, maka pun dia akan membacakan Rabbana atina. Jadi inilah doa yang paling kerap Nabi baca. Selain daripada satu lagi doa yang pernah seorang sahabat datang jumpa dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ya Ummul Mukminin, maka na aksaru doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki. Wahai Ummul Mukminin, apakah doa yang paling kerap sekali Nabi baca bila duduk di rumah bersama dengan puan? Maka kata Ummu Salamah, kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak Nabi baca adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agama ini. Sampai Ummu Salamah satu hari bertanya, ya Rasulullah, mala aksar du'aika ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Apa sebab tuan
kerap baca doa itu, padahal tuan hati dah tetap dah dengan agama. Maka jawab baginda Nabi, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ainin min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azagha. Hei Ummu Salamah, tidak nama manusia melainkan hatinya itu pasti duduk dalam genggaman kekuasaan Allah. Kalau Tuhan nak, Allah luruskan hati dia, tapi kalau Tuhan nak, boleh terbalikkan hati dia. Hadis riwayat Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi. Yang penting salah satu doa yang dia baca atau Nabi kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa ini adalah doa orang Tok Guru panggil doa sarwa jagat, doa makan kiri kanan. Tuhan, aku minta baik segala kebaikan dunia dan segala kebaikan akhirat. Sebab itu sunat hukumnya, bila kita berada di kawasan Rukun Yamani nak menuju ke Hajar Aswad, kalau sedang tawaf, sunat membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan ketika dapat peluang mengucup Hajar Aswad, doa yang terbaik dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan orang Melayu paling suka doa ini, sebab bagi orang kita, terutama kalau kenduri tahlil misalnya, tahlil baca Yasin dah panjang 80 ayat lebih, tahlil lagi, berzikir panjang, doa pula panjang. Jadi bila doa orang mula tinggilah tangan, bila dah lama sangat kau turun. Tapi bila tu imam baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah, naik semula tangan. Orang Melayu menganggap Rabbana ni tanda doa nak habis dah, maknanya ni nak habis dah ni. Lepas tu saya selalu beritahu ke tu imam buat kenat sekali-sekali. Lepas Rabbana kona lagi pergi kelai, dia kata bukan patut nak habis dah katanya. Dia paling suka terus segar bila Rabbana nak habis, boleh makan dah kita lepas ni. Saya tidak bercadang nak menceritakan tentang doa ini, cuma salah satu daripada intipati dalam doa ni yang kita nak sama-sama tengok pada malam ini, iaitu kita minta pada Tuhan, Tuhan, berikan aku kedudukan yang baik di dunia. Yang ni kita nak bahaskan. Apakah yang dimaksudkan kedudukan yang baik di dunia? Apa benda? Siapakah orang yang Allah Ta'ala berikan kedudukan baik di dunia? Pada pandangan Allah, kedudukan baik di dunia ni ada pandangan Allah, ada pandangan manusia. Pandangan manusia, orang yang diberi kedudukan yang baik adalah orang handsome misalnya, ataupun orang ada duit, pandangan manusia. Ataupun sekarang timbul pula kata-kata biar tak handsome asal kaya, itu pandangan manusia. Orang yang dapat kedudukan yang baik kalau rumahnya itu dah tak ada hutang, itu orang yang kedudukan yang baik. Orang kedudukan yang baik, anak-anaknya semua masuk universiti dan macam-macam lagi. Tapi bagaimanakah pada pandangan Tuhan? Siapakah orang yang aku berikan kedudukan yang baik di dunia ini? Ada satu hadis Nabi menyebut, innamad dunya li arba'ati nafar. Allah Ta'ala memberikan dunia kepada 4 golongan. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Nombor 1, hamba. Ini orang yang terbaik. Ini kita akan ulaskan. Hamba, yang mana hamba itu aku berikan dia 2 perkara, harta dan juga ilmu. Tapi bukan beri saja, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dengan ilmu dan harta itu dia takwa kepada aku. Kemudian Tuhan sambung lagi, Nabi sambung lagi, wa yasilu fihi rahimahu. Dia kaya, cerdik, banyak ilmu, takwa pada Allah. Dan Tuhan tambah lagi, dia tak kelahi dengan orang. Wa yasilu fihi rahimahu. Dia jaga hubungan saudara mara. Tak guna kaya duit banyak, saudara mara tak boleh nak pergi ke rumah dia, nak numpang senang dia tak dapat. Ini tak guna. Kemudian wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tahu hak-hak Tuhan dalam setiap perkara yang dia lakukan. Maka ini golongan, kata Nabi, fahaza bi afdalil manazil. Inilah orang yang dapat kedudukan paling baik di dunia di sisi Allah. Ni kita nak minta dengan Tuhan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nak jadi orang yang jiwa hamba, duit ada, ilmu pun ada,
takwa pada Allah, suka jaga hubungan saudara mara, ingat ke Tuhan dalam setiap perkara, maka jadilah kita orang yang dapat kedudukan yang tinggi. Walau bagaimanapun Nabi menyebut, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuquhu mala. Ada orang yang juga baik, kata Nabi, dia hamba, dia dikurniakan ilmu, belajar pun bagus, alhamdulillah, tapi walam yarzuquhu malan, duit pula tak apa ada, meniaga pun tak apa jalan, kejap buka kejap tutup, pelanggan pun tak ramai, lama-lama dah tak apa nak berniaga. Mana dia gagal sedikit dalam hal kewangan, tetapi fahuwa sadiqun niyah, tapi dia ni orang hati baik, sadiqun niyah, sentiasa nak menolong orang. Yaqulu anna li malan la amiltu bi amali fulan wa fulan wa fulan. Dia selalu berangan, akulah kalau ada duit serupa dululah sebelum PKP, kalau dapat duit aku sedekah emas ke masjid ni sekotak dua kotak, nyai korang nak datang semayang lupa bawa topeng, pakai duit tak ada, tak makna dia niat nak menolong, tapi memang dia tak mampu dah, dia tak mampu. Topeng yang dia pakai tu sejak pada PKP bulan 3 tak tukar-tukar, nolong apa dia pun berlubang tak lepas nak nolong orang. Tapi kata Nabi, fahuwa biniyatin fa ajruhuma sawaun, sebab dia ni hati baik, lembut, nak menolong orang, maka dia tetap dapat pahala sama seperti orang yang Allah kurniakan duit dan suka bersedekah pada orang. Kemudian Tuhan Nabi nyebut pula, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuquhu ilman fahuwa yahbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillah fihi haqqan fahadha bi akhbasil manazil. Ada juga manusia, kata Nabi, Allah berikan kepada dia harta tapi tak ada ilmu, tak pandai mengurus duit, lalu dia ini yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, dia belanja duitnya tanpa ada ilmu pengurusan duit, sampai jadi membazir, sampai kena tipu sana sini. Kemudian la yattaqi fihi rabbahu, jiwanya tak ada jiwa takwa, dan dia pula wala yasilu fihi rahimahu, adik-beradik saudara mara tak bercara langsung, sibuk kawan banding saudara mara. Wala ya'lam lillah fihi haqqah, dia tak mengingat Tuhan dalam setiap perbuatan. Fahadha bi akhbasil manazil, inilah orang yang paling mendapat tempat paling teruk kedudukannya di dunia ini, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Muslimin muslimat sekalian, kita tidak nak ulas semualah tentang golongan yang dapat kedudukan yang baik ini. Kita cuma ambil satu saja yang Nabi sebut. Orang yang dapat kedudukan yang baik di dunia, mestilah syarat nombor 1, abdin, mesti hamba. Hamba ini maknanya dia tahu dia ada tuan. Masalah sekarang ramai orang dia tak membawa jiwa hamba. Datang ke masjid dia bawa jiwa jawatan dia, letihlah. Datang ke Mekah, pergi ke Mekah bawa pingat kebesaran selempang dia, tak jadi. Dia mesti masuk rumah Tuhan bawa jiwa hamba, pergi ke Mekah bawa jiwa hamba. Hamba inilah kedudukan yang tinggi. Sebab itu apabila Allah Ta'ala bercerita tentang Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW satu-satunya Nabi yang dapat naik sampai berjumpa Allah. Tak ada Nabi lain yang dapat, malaikat pun tak lepas. Paling tinggi kedudukan, tetapi Tuhan gelarkan dia Subhanallazi asra bi'abdihi, demi aku yang menjalankan hambaku pada waktu malam. Tuhan nak tunjuk setinggi mana pun kedudukan seseorang, aku akan hormat dia dengan gelaran hamba sahaja. Maka kalau kita diiktiraf hamba Allah, oh kena bangga. Kalau orang kata kita hamba majikan, malu, jatuh maruah. Hamba penjajah, malu kita. Hamba dunia, hamba duit, hamba kerja, malu. Tapi kalau mu ni hamba Allah, bangga. Sebab kedudukan yang paling tinggi sekali.
Kalau kita nak tengok pada malam ini, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa sifat hamba, itu memang banyak. Kita ambil contoh sajalah dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai seterusnya. Allah Ta'ala gariskan satu, ni sifat hamba aku. Artinya kalau kita malam ni sifat-sifat ni ada pada kita, oh itu first class betul, dapat kedudukan baik di dunia. Apa Allah Ta'ala sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hambaku, kata Allah, adalah manusia yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong. Ini nombor satu. Dia entak kaki berjalan luar masjid, masuk masjid, bukan masuk dengan jiwa samsen, tak. Dia rendah diri pada Tuhan, tak pernah sombong. Ingat, orang yang sombong Tuhan paling benci. Sebabnya sifat sombong sifat Allah Ta'ala. Siapa yang bersifat dengan sifat sombong, seolah-olah dia nak mencuri sifat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam satu hadis Nabi pernah sebut, ma min rajulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin tahillu lahul jannatu an yariha riha wa la yaraha. Mana-mana manusia yang meninggal meninggal dunia dalam keadaan dalam hatinya ada sebesar biji sawi saja sifat sombong, besar biji sawi saja, maka kata Nabi, ini orang tak cium bau surga. Bukan tak boleh masuk surga, cium bau pun tak dibenarkan. Tuhan paling menyampah dengan orang sombong. Dosa lain boleh tahan kira lagi, dosa sombong jangan main-main. Inna Allah Azza wa Jalla yubghidu kulla ja'zari. Allah paling benci, kata Nabi, kata Abu Hurairah, didengar Nabi sebut, Tuhan paling menyampah orang sombong. Paling dia menyampah. Orang tak semayang tahan lagi, sombong paling Tuhan tak suka. Sebab itu, ialah sombong ni benda subjektif. Pernah sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ni bila dengar Tuhan sebut orang yang ada sikit sombong dalam hati tak boleh cium bau surga, saya tak boleh tidur ya Rasulullah. Apa hal? Inni la uhibbul jamal wa ashtahihi hatta inni la uhibbuhu fi alaqati sauti wa fi shirak na'li. Saya ni ya Rasul, saya suka pakai lawa, pakai cantik, jangok. Saya ni jangok ya Rasul. Seluar ada brand, baju ada brand, payung lah, unta lah, macam-macam. Saya suka brand-brand ni. Walaupun beli kedai-kedai murah saja, tapi dia suka lawa. Sampai dia kata, saya ni tali cemeti saya rambu-rambah, saya suka lawa. Kasut saya punya tali warna-warni ya Rasul. Adakah saya bila pakai comel-comel dikira sombong ya Rasulullah? Takkan nak pakai t-shirt bergoda siang malam zuhud sangat? Boleh tak berjangok ya Rasul? Nabi menjawab, laisa zakal kibar. Oh tak, pakai comel tak dikira sombong, kata Nabi. Pakai molek-molek tak dikira sombong, pakai comel tak dikira sombong. Innallaha azza wa jalla jamilun yuhibbul jamal. Sebab Allah tu maha cantik dan Tuhan suka benda-benda cantik. Tuhan suka orang pakai comel, Tuhan suka. Artinya tuan-tuan datang masjid pakai jubah, pakai serban, pakai baju Melayu, ada samping lengkap, orang tak boleh kata belagak datang masjid macam Melayu ngada-ngada. Dak, pakai smart tak dikira sombong. Tapi kata Nabi, walakin al-kibra man safihul haqq wa ghamasan nas bi'ainai. Tapi sombong itu adalah orang hak menolak kebenaran. Dia tahu dia buat salah, orang nasihat dia buat bodoh saja. Itulah orang paling sombong sekali, kata Nabi. Dan dia suka wa ghamasan nas bi'ainai. Dia suka meremehkan orang dengan hujung mata dia. Dia pandang orang macam kita ni hina sangat pada mata dia. Sebab itu Nabi sebut sifat ahli neraka utul
jawas, mustakbir. Ini hadis Bukhari Muslim. Pertama, ahli neraka sifat dia utul. Dia hobi dia bertengkar. Jadi kita kalau ada hobi bertengkar ni kena insaf lah. Jangan bertengkar. Bertengkar ni memang sifat ahli neraka betul. Bertengkar. Yang kedua, jawas, belagak. Tuhan menyampah orang belagak. Sampai dalam hadis kursi Tuhan sebut, aku benci pada orang sombong, tapi orang miskin yang sombong double aku punya benci. Kalau orang kaya sombong, munasabah. Ini adalah miskin, susah, isap gam pula tu, eksen pula lagi, double menyampah. Orang tegur tak dengar, orang tegur dia garang, sombong, double Tuhan menyampah. Maka kata Nabi, sifat yang ketiga mustakbir, jangan berlagak sombong. Maka yang pertama, sifat orang-orang yang abid ataupun orang yang hamba Allah adalah dia berjalan dalam keadaan rendah hati. Dan Tuhan menambah, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ni payah sikit. Dia bila berjalan di muka bumi, kalau dia ditegur atau dikecam oleh al-jahiluna, orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang kecam kita, dia tidak melatah, melenting, marah-marah, qalu salama, dia ucapkan salam pula pada orang tu. Oh, ini label hamba Allah. Kita kadang tak main Facebook, hantar posting, hari ini aku semayang di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, alhamdulillah. Datang orang toh mana-mana pay account, mengada-ngada takbur masuk neraka semayang, kita terus melenting selalu. Tu kelahi dalam tu, wah. Tak. Hamba Allah Tuhan sebut, kalau orang entah dia jawab selamat pada orang tu. Terima kasih kerana memberi pandangan. Mudah-mudahan pandangan saudara berpahala. Kan penuh dengan ucap selamat. Baik, tapi cakap senanglah, susah tuan-tuan. Susah. Kita nak mengucapkan selamat pada orang yang mengecam kita. Tetapi itulah sifat ibadur rahman, hamba-hamba kepada Tuhan yang maha penyayang. Itu yang ayat pertama. Allah sambung pula pada ayat ke-64 surah yang sama, sifat hamba Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Hamba aku adalah orang yang menempuh malam hari dengan sujud dan berdiri demi aku, demi Tuhan. Makna bahasa mudah, orang yang nak jadi hamba Allah kena semayang malam. Bukan malam, tengah malam. Bahasa kita yang mudah nak faham, qiyamul lail. Marilah kita tanya diri kita, bila last kita buat qiyamul lail? Ramadan baru-baru ni, entahlah buat ke tidak, sendiri jadi imam, tak tahulah jadi tak ke qiyamul lail kita ni. Kalau tak buat lagi, buatlah. Ini sifat orang beriman, sifat hamba Allah. Tapi semayang tengah malam ini bukan senang. Jangankan tengah malam, semayang tengah hari pun susah tuan-tuan. Ini pula tengah malam, tengah mengantuk sangat. Tapi kalau orang boleh buat, memang ibadur rahman, hamba Tuhan yang penyayang. Kemudian Allah sambung lagi sifat ketiga dalam surah yang sama, ayat 65. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama. Hamba-Ku juga, kata Allah, orang-orang yang sering berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari azab neraka Jahannam, sebab azabnya adalah kebinasaan yang kekal. Berdoa jauh pada neraka. Yang keempat, Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba-Ku, kata Allah, adalah orang yang apabila menafkahkan atau berbelanja, mereka tidak membazir, dan dalam masa yang sama tidak kedekut, dan mereka duduk tengah-tengah antara dua perkara itu. Dia duit ni
Kalau terlampau membazir, Tuhan marah juga. Kedekut sangat pun Tuhan marah juga. Jadi tengah-tengah antara membazir dan kedekut adalah bersedekah. Maka hamba Allah adalah orang yang suka bersedekah. Dia kalau yusrifu, orang yang membazir ni, apa ta'rif membazir? Beli sesuatu yang dia tak manfaatkan. Contoh, kita saiz badan saiz XL, pergi ke kedai beli baju saiz S. Bila beli jadi membazir sebab tak boleh pakai. Tetapi kalau masa beli baju S tu niat nak sedekah, terus sah jual beli tu, tidak dikira membazir. Dia sedekah ni penyelamat. Antara kedekut dengan membazir, tengah-tengah adalah sedekah. Baik tu kita di Masjid Negeri ucap terima kasih banyaklah kepada jemaah-jemaah kita yang begitu bertali aruh. Datang yang tuan-tuan masuk masjid dapat emas, dapat sejadah tertentu, itu sumbangan orang tu, sumbangan daripada orang. Sebab kita pun faham musim-musim SOP ni, kita orang tak boleh melawan sangat SOP ni. Pejabat Keselamatan Negeri belakang ni ke HSBC tu dia buka tingkap nampak dah. Jadinya kena ikutlah kehendak SOP. Semayang bawa sejadah, kena pakai pelitup, siap berwuduk tak ada masalah lah. Tempat wuduk dah buka. Yang kasut tu kita galak sebab nanti kita nak masuk sini, nanti jemaat kita buka 2 pintu lagi. Angkat kasut tuan-tuan sana kaki ayam pula pusing masjid. Jadi tu yang kita suruh bungkus, senang. Bungkus ikat tepi teruslah, senang nak keluar. Jadi kita tak dapat nak abaikan pemakaian pelitup dengan bawa sejadah. Tapi nak halau orang balik tak sampai hati. Orang tu nak dapatkan parking sekian dah sini, sampai-sampai tak boleh masuk. Allah galaknya, buatnya dia U-turn, jatuh longkang, meninggal. Kita orang pula pening kepala garang. Jadi fikir-fikir guna gaya. Tiba alhamdulillah ada jemaah cadang. Tak apalah ustaz, kita orang belanja lah, hantar sekotak bagilah ke orang. Bagi orang macam ni hamba Tuhan. Dia jiwanya fikir macam mana nak nolong orang je siang malam pagi petang, macam mana nak mudahkan urusan orang. Ini memang hamba Allah yang penyayang betul. Terima kasihlah kita ucapkan kepada penyumbang. Tuan-tuan pun boleh lagi menyumbang, tak ada masalah, boleh lagi, hantarlah. Sambung balik. Yang kelima, surah Al-Furqan ayat 68. Apa Allah Ta'ala sebut? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa athama. Hamba aku adalah orang yang tidak berdoa kecuali kepada aku. Dia tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh aku membunuhnya, dan mereka juga menjauhi zina. Barang siapa yang buat pekerjaan-pekerjaan itu, maka dia akan dapat pembalasan dosa. Itu yang ayat yang kelima. Ayat yang keenam, surah yang sama, ayat 71. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Hamba aku adalah orang yang selalu bertaubat dan suka buat amal soleh. Amal soleh ni tak mesti ibadah yang ritual kita buat. Sebab itu amal soleh ini apa saja amal kebaikan, mudahkan urusan orang. Misalnya orang tak ada sejadah, berikan sejadah, amalan soleh. Orang tak ada plastik, berikan plastik. Orang tak ada emas, berikan emas. Orang tak pandai menulis buku daftar, kita tolong tuliskan. Ini juga amalan-amalan soleh. Tuhan sambung lagi pada yang ketujuh, ayat 72 surah Al-Furqan. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba aku juga adalah orang yang tidak akan memberi atau menjadi saksi palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang buat kerja-kerja yang lara, bil lagwi marru kirama, dia tidak campur dengan kerja lara kerana menjaga maruahnya. Benda lara ni benda tak ada pahala, tak ada, benda kosong, mengarut, benda mengarut. Jadi hamba aku, kata Allah Ta'ala, bila dia duduk suasana mengarut banyak,
ditinggalkan sebab dia nak jaga maruah dia. Yang ke-8 Al-Furqan ayat 73, wallazina idza zukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa umyana. Hamba-hambaku adalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat aku, maknanya dia dengar Quran, dia melihat kebesaran Allah, dia menengok Teluk Cempedak bulan purnama penuh, hamba-hambaku ini, kata Allah, dia menengok semua kebesaran aku itu tidak seperti mana orang yang buta dan pekak menengok, kata dia. Summan wa umyana, tidak seperti mana orang yang pekak dan buta melihat. Maknanya dia nampaknya bulan mengambang Teluk Cempedak, dia nampak kebesaran Allah. Bukannya dia nampak ini boleh dating malam ni, tak, dia nampak ini kebesaran Allah. Tidak seperti orang yang pekak atau yang buta, kata Allah. Dan yang ke-9 surah Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hambaku sering berdoa, hai Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, kepada isteri-isteri kami dan juga anak cucu kami, qurrata a'yun, penyejuk mata bila memandang, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Maka tuan-tuan sekalian, inilah 9 perkara yang Allah Ta'ala sebut sifat hambanya dalam satu ayat saja. Ini belum ayat-ayat yang lain, banyak lagi. Jadi kata para ulama, berdasarkan ayat-ayat ini, ciri-ciri hamba Allah yang Allah sendiri sebut dalam Quran, ingat, nombor 1, berjalan di muka bumi tidak sombong. Yang kedua, mulutnya sentiasa cakap yang baik-baik saja, hatta kepada orang-orang jahil yang menegur, mengecam dia. Yang ketiga, selalu bangun malam untuk nak qiyamul lail. Yang keempat, tak berhenti berdoa minta jauh pada neraka. Yang kelima, bersedekah, suka sangat bersedekah. Yang keenam, kalau berdoa minta Tuhan saja, tak pernah terfikir nak minta benda lain dulu sebelum Tuhan. Yang ketujuh, dia tidak ada tabiat, sifat, perangai membunuh. Tak, dia membunuh ni bukan orang-orang yang bersifat hamba Allah. Yang ke-8, dia takkan berzina. Kalau pernah ni zaman jahiliah, tak apalah, kita minta ampun, akan datang tidak. Yang ke-9, selalu bertaubat dan beramal soleh. Kita dah sebut amal soleh ni bukan mesti ibadat ritual, termasuklah beramal soleh ni orang putih panggil continuous improvement, sentiasa menambah baik kerjaan kita misalnya, juga amal soleh. Yang ke-10, tidak menjadi saksi palsu. Yang ke-11, bila jumpa orang yang buat kerja-kerja lara, dia tak join, dia tinggalkan. Yang ke-12, bila dia melihat kebesaran Allah, sama ada ayat Quran, dia mendengar ayat Quran dan tafsirannya, dia melihat penciptaan Allah, mereka bukan sekadar tengok, tapi tengok dengan mata hati. Dan yang ke-13, Allah Ta'ala sebut, mereka tak henti-henti berdoa kebaikan untuk keluarga mereka. Mari kita bertanya, 13 perkara ni adakah kita telah amalkan? Kalau kita telah amalkan, maka kita boleh banggalah kita ini adalah Abdullah, hamba Allah. Dan itulah darjat yang paling tinggi sekali yang Allah Ta'ala berikan. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, yang akan datang berjumpa dia nanti hamba saja. Siapa hak dalam hati ada something aku tak nak jumpa, kata Allah Ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi kecuali mereka nanti akan datang kepada aku sebagai hamba saja. Tuhan dia nak kita jadi hamba. Sebab itulah kemuncak ibadah rukun Islam adalah haji. Dan haji ini
adalah ritual yang bersifat hamba. Kita pergi ke Mekah pakai ihram, kain 2 helai je, seluar dalam tak boleh pakai. Bayangkan, Tuhan nak ngabarkan kau datang sini, kau punya tanjak, pingat, kau punya selempang, baju dress number 1 kau tinggal. Datang sini kain 2 helai, kain putih, kain batik pun tak boleh, songkit tak boleh, ternampang aku tak benarkan, aku nak kain putih 2 helai, jahit pun tak boleh. Duduklah 5 hari di Mekah tu pakai ni masa manasik haji. Begitu juga kita di Arafah mengutik batu, kutik batu, pas ngutik batu lempar pula dalam tempat melontar. Kemudian ada pula berlari, kalau sa'i berlari anak daripada lampu hijau ke lampu hijau. Ada orang kaji, kenapa kerja-kerja haji ni apa pasapah? Tak ada pasapah apa. Tuhan nak tunjuk mu besar ke aku besar. Berlari sekarang, bagai boh, lari. Dia nak tunjuk dia besar saja. Tuhan tu adalah Tuhan kita, mu hamba illa atiyar rahmani abda. Aku nak manusia ni datang jumpa aku, jiwanya mesti hamba. Sebab aku cipta mu ni semua manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kau ni dengan jin-jin ni, amda tujuannya engkau mesti sembah aku, mu mesti jadi hamba aku. Itu matlamat paling besar. Jadilah hamba. Sampaikan Tuhan berjanji, Tuhan bercakap dengan Nabi kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Muhammad, kalau hamba aku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hamba aku bertanya tentang aku, mu beritahu, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Mu beritahu pada manusia, aku dengan hamba-ku begitu dekat sekali, lebih dekat daripada mata putih dengan mata hitam. Dekat sekali, tapi syarat mu mesti jadi hamba. Kalau mu tak sanggup jadi hamba, selama itulah Allah takkan dekat dengan kita. Itu cerita yang sering saya bawakan, bekas Menteri Besar Kelantan, Allah yarham dulu, Tuan Guru Ni Aziz. Dia diceritakan sendiri oleh Datuk Sarahan Syafi'i, yang kawan saya. Dia bercerita dia pernah pergi ke Masjid Pulau Melaka sehingga pukul 4 pagi nak iktikaf, dengar dekat tandas bunyi orang beruh, zuk zuk. Dia ingat jin lah. Dia tak apa, Ustaz Sarahan ni pandai menangkap hantu semua ni. Dia pergi tengok, kalau kita lari lah. Dia pergi tengok, dia kata rupanya Tok Guru Ni Aziz tengah cuci jamban. Sengih. Tanya buat apa gini? Cuci jamban. Katanya nak buang sifat sombong, nak jadi hamba. Seolah dia nak cakap dengan Tuhan, Tuhan, ni Menteri Besar Kelantan, pingat sepapan, ada selempang 2 bintang Datuk, tapi akunya hamba je sisi kau, tarah aku cuci jamban. Sengih. Nak buang pingat, pangkat, kedudukan, PhD, master, balik mengaji overseas, susah. Nak jadikan kita ni hamba tu yang susah. Tapi apa balasannya? Allah Ta'ala sebut dalam Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah yang aku akan balas dengan martabat yang al-ghurfata bima sabaru. Ghurfata, martabat yang tinggi disebabkan kesabaran mereka dalam usaha nak menjadi hamba aku. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Nanti mereka akan disambut dengan penghormatan yang luar biasa dan mendapat ucapan selamat daripada juru sambutnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Aku letakkan mereka dalam surga, kekallah mereka di situ, dan surgalah sebaik-baik tempat menetap. Itu Tuhan sambung dalam surah Ali Imran ayat 30. Maka hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, ayolah kita menjadi hamba Allah. Jangan sombong, rendahkan diri, sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan, beri aku segala kedudukan yang terbaik di dunia. Salah satu kedudukan terbaik yang aku nak jadi hamba-Mu, Tuhan.
Sekadar itulah sembang-sembang kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis dan pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimat-Mu yang maha sempurna dari segala keburukan dan wabak yang sedang melanda. Kami mohon padamu ya Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan apa juga penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Makluman kepada bekas sembahyang Jumaat hari